Okay, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, pada pagi ini kita mulakan dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. So, pada pagi ini kita akan, kalau ikutkan kita akan ada pembentangan, tapi hari ini cikgu akan bagi dulu orang kata pengenalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu yang dipanggil the major substance of addiction lah. Ada bahan-bahan yang boleh menyebabkan ketagihan dan pelajar akan nampak secara umum. Okey, kalau cikgu bercadang untuk kita akan bentang besok. So hari ini cikgu akan bagi sedikit penjelasan berkaitan. Jadi bagi kumpulan kita akan bentangkan besok kalau dapat habis, kalau tak dapat kita akan sambung ke minggu depan. Cuma hari ini cikgu akan lihat apa yang akan kita bentangkan secara umum. Jadi pelajar akan dapat lebih gambaran asas jenis-jenis dadah ataupun jenis-jenis substance abuse ataupun bahan-bahan yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami ketagihan yang dipanggil sebagai ketagihan bahan. Baik pelajar. So kalau kita lihat bahawa penyalahgunaan bahan ini dia ada disebabkan penggunaan bahan itu yang tidak mengikut orang kata mengikut keperluan yang sesuai ataupun yang disarankan oleh pakar-pakar perubatan ataupun farmasi ketua pakar ahli farmasi. Jadi kita lihat sebenarnya mengapa bahan-bahan ini dikategorikan sebagai bahan-bahan psikoaktif yang kalau di Malaysia kita letakkan dia di bawah Akta Dadah Berbahaya, Akta Racun. Cuma alkohol itu di bawah Akta Pengangkutan Jalan, yang mana sesiapa yang didapati atau meminum alkohol nanti pelajar boleh lihat daripada cikgu mana beza. Dan setiap negara mempunyai Malaysia pun racun. Okey. Boleh dengar? Ada yang Cikgu tersekat-sekat lah cikgu. Tersekat-sekat. pelajar boleh dengar suara cikgu? Sekejap. Okey, yang ni macam mana, jelas tak? Okey, Ni jelas lah, jelas. Jadi jelas Jelas. Okey, bagi tahu sebab cikgu hari ni pakai speaker sebab ni laptop baru kan. Laptop yang pejabat dah kena hantar kan. Okey, yang ni jelas Wan jelas Wan. Sorry cikgu. Jelas. Cikgu, jelas. Clear. So kita tengok sedikit apa yang kita akan, dan cikgu berharap kita akan berjawab sikit hari ni So, sebab pukul 9 cikgu ada program. Jadi kita tengok secara seimbang selalu. Pelajar kena lihatlah kalau kita rujuk pada nota. Okay, the major substance of the major substance of addiction Baik, dalam peringkat umum, malah kalau kita merujuk kepada international punya standard dadah ni boleh dikategorikan kepada 5 kategori ataupun kita panggil jadual lah. Dan dia bergantung kepada penerimaan dari segi penggunaan
perubatan atau sama ada ubat itu digunakan secara medical atau tidak. Sebab setengah ada ubat ni, setengah dadah ataupun bahan psikoaktif ni digunakan dalam bidang perubatan lah. Contohnya ubat bius ataupun ubat penahan sakit ataupun kita panggil sebagai untuk ubat penenang banyak digunakan. Ubat penenang ni adalah dadah jenis depression kan, ataupun ubat yang dipanggil kategori penenang, yang mana bahan ini digunakan untuk memberikan kepada individu yang memang rasa macam nak bunuh diri, overthinking, tak boleh tidur. Jadi dia beri dadah jenis penenang ni. Jadi dia guna juga di dalam bidang perubatan. Ada juga ubat-ubat ataupun dadah ni memang tidak digunakan dalam setting perubatan langsung pun. Contoh kita tengok yang kita ada 5 schedule ataupun jadual. Schedule pertama, drug, substance or chemical are defined as drug with no currently accepted medical use at a high potential for abuse. Some example of Schedule 1 are drug of heroin, lisogenic acid, detamethylidine atau LSD, marijuana, cannabis, methyladenosine, methamphetamine ataupun ecstasy, methaqualone and peyote. Kalau kita tengok jadual dadah daripada jadual yang pertama, kita kategorikan dia sebagai dadah jadual pertama, iaitu satu bahan ataupun dadah ataupun bahan kimia yang mana memang tidak diterima sama sekali dalam perubatan. Dan dia sangat tinggi potensi dia untuk seseorang itu menggunakan penyalahgunaan dia. Contoh heroin lah. Kalau kita lihat heroin ni tidak ada apa-apa pun dalam penggunaan perubatan. Lagi LCD nanti kita akan bentang dengan lebih lanjut lah bahan-bahan ini nanti pelajar-pelajar akan bentang. Marijuana, cannabis, itu ganja kalau kita kenal sebagai ganja. Methamphetamine jadi perkuda, kalau di Malaysia kita panggil perkuda, ataupun ecstasy, methaqualone dan peyote. Ini kita tentang sesuatu. Ini yang pertama lah, kita kategorikan sebagai jadual pertama. Dalam jadual kedua, drug, substance or chemical are defined as drug with a high potential for abuse. Maksudnya satu bahan, dadah ataupun bahan kimia yang didefinisikan sebagai dadah yang mempunyai potensi yang sangat tinggi juga untuk penyalahgunaan, with use potentially leading to severe psychological and physical dependence. Maksudnya dia sangat berpotensi yang sangat berkaitan dengan kebergantungan dari segi fisiologi dan juga fizikal, psychological dan juga fizikal. Jadi this drug are also considered dangerous dan dia boleh dikatakan sebagai sesuatu bahan yang bahaya. Dan some example schedule drug yang dah masuk dalam jadual yang kedua ni seperti combination lah produk with less than 15 mg or hydrocodone per dosage units, seperti Vicodin, cocaine, methamphetamine, methadone, hydrophone, diolate, methylphenidate, demerol, extodit. Yang ni nanti kita akan belajar lah. Ni nama-nama yang dipanggil nama-nama dari segi saintifik dia. Tapi kita juga ada juga nama-nama yang lain kan. Ada juga nama-nama yang kita tengok seperti nama yang macam-macam lah kan, oktav lah kan. Pelajar-pelajar nanti kan kalau buat pembentangan, pelajar-pelajar cuba kaitkan dengan nama-nama yang jalanan ni. Seronok lah kita dengar. Pelajar itu kadang-kadang kan sentiasa diupdate semasa ke semasa kan nama-nama dia. Masa cikgu praktikal di penjara dulu, cikgu jaga bahagian terapi komuniti kan. Yang kebanyakan terapi komuniti ni adalah terdiri daripada individu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan lah. Jadi banyaklah nama dia banyak-banyak nama yang kadang-kadang kita rasa macam kelakar pada. Sebab dia menggunakan keyword-keyword yang kadang-kadang hanya geng-geng mereka saja yang faham. Kalau dadah dalam jadual 3, schedule 3, drug, substance or chemical are defined as drug with a moderate to low potential for physical and psychological dependence. Jadi kalau kita tengok yang kadar 3 ni dia kurang sikit. Kan? Yang pertama tadi tak ada langsung. Kalau kita tahu jadual pertama ni, dadah dalam kategori jadual pertama ni, kita lihat bahawa dadah ni memang tidak ada langsung penggunaan dari segi perubatan, tak ada langsung. Kalau dadah 2 ada juga tapi sikit, tapi penyalahgunaan dia sangat tinggi. Contohnya methadone kan. Jadi sebenarnya methadone ni adalah dipanggil dalam sesi harm reduction, maksudnya untuk mengurangkan lebih teruk
Jadi dia dadah jenis opiat seperti heroin, morfin, candu ni dia menggunakan terapi gantian metadon untuk mengurangkan ketagihan tu tadi. Dadah metadon ni dia dalam kelas kedua. Kalau heroin ni, piok ni semua dalam kategori satu. Dia nak kurangkan orang kata withdrawal effect ataupun ketagihan tu. Tapi yang ketiga ni dia sederhana atau kurang potensi dia untuk kita bergantung. Sebab ada dadah kalau kita ambil ataupun sejenis bahan kita ambil, kita tidak begitu ketagih. Tak adalah ketagih sampai kita mengenali withdrawal effect tu teruk tau. Contoh kita ambil contoh macam nikotin, kalau kita boleh kawal, kita boleh berhenti, tapi dia punya withdrawal effect pun tak berapa tinggi kan. Dia macam tu. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh dadah ataupun bahan dalam kategori 3, jadual 3. Contohnya yang kita popular ketamin lah, ketamin, anabolic steroid, testosterone. Contoh ketamin ni banyak kandungan ni pada dalam ubat batuk. Kan ubat batuk banyak guna ketamin. Dadah jenis ketamin ni dia letaklah untuk melegakan ataupun untuk kita tidur ke, bagi kita lemah. Lepas tu anabolic steroid. Anabolic steroid ni kita gunakan biasanya atlet-atlet gunakan untuk macam nak bagi badan tu berotot. Kan dia pakai supaya macam contoh atlet bina badan bukan semualah, kebanyakan mereka pakai anabolic steroid ni untuk nampak badan mereka ketak-ketak atau ketul-ketul lah, nampak cantik. Dan testosterone ni adalah satu hormon yang digunakan sebenarnya dalam perubatan untuk meningkatkan orang kata hormon kelakian. Itu sebab kalau perempuan terlalu banyak pakai hormon testosterone ni, muka dia boleh berbulu. Muka dia boleh berbulu-bulu. Memang ada lah, kalau kita tengok dalam internet nanti kita boleh search, kita boleh tengok. Terlalu banyak hormon testosteron jadi perempuan pun boleh berbulu. Jadi juga bagi mereka yang mengalami contohnya lelaki maknya kan, mereka sebenarnya boleh ambil testosteron ni, kalau mengikut fatwa boleh diambil sebagai hormon testosteron ni untuk menambahkan kelakian. Tapi masalah kan mereka tak nak ambil, mereka ambil hormon wanita kan. Ni yang bahaya ni. Patutnya kita ada terapi hormon. Dan terapi hormon ni yang digunakan, terapi hormon testosteron ni digunakan juga dalam bidang perubatan bagi individu lelaki yang tak nampak kelakian dia tu. Contohnya kulit dia halus macam perempuan. Jadi dia bagi hormon testosteron ni bagi nampak kelakian sikit. Nampaklah dia jambang sikit kan. Memang ada digunakan dalam perubatan dalam terapi testosteron ni, just maklumat je lah. Nanti kalau pelajar nak tahu, pelajar tanya Cikgu boleh jawab insya-Allah. Okey, kalau kita tengok pula dalam jadual 4, dia adalah jenis dadah ataupun bahan, chemical yang mana potensi dia sangat kurang lah. Contohnya ni dadah yang kita gunakan dalam bidang perubatan. Contohnya Xanax. Xanax ni ubat apa tau? Anti-depression. Maknanya kalau kita terlalu tertekan, kita rasa macam nak bunuh diri, kita overthinking, biasa dia popular, biasa ubat-ubat ni digunakan untuk anti-depression drug ataupun medicine lah, ubat kan. Contohnya Xanax, Soma, Davon, Devosil, Valium, Ativan, Tramadol ni, ini semua kategori jenis dadah ataupun bahan yang digunakan dalam bidang perubatan lah. Dia mempunyai potensi yang kurang untuk kita ketagih. Maknanya kalau kita depression, kita bagi dadah jenis ni, jadi kita boleh tidur. Cuma kebergantungan kita kepada ni apabila kita tidak dapat kawal tau overthinking kita. Itu sebab dalam perubatan kita juga bukan saja kita bagi farmakologi, iaitu perawatan menggunakan farmakologi. Nanti ini ada satu kumpulan akan bentang dengan lebih mendalam farmakologi, tetapi juga digunakan pendekatan psikoterapi. Jadi farmakoterapi dengan psikoterapi tu kita kena combine supaya dia dapat mengawal overthinking dia. Okay. Yang ini adalah dadah jenis yang kelima. Yang mana drug, substance or chemical are defined as drug with lower potential for abuse than Schedule 4 and consist the preparation containing limited quantity of certain narcotic. For generally used for antidepressant, antipsychotic, analgesic purpose. Macam analgesic ni, kalau pelajar nampak je perkataan analgesic ni, ini adalah ubat bius. Bius Okay. Course preparation with less than 200 mg of codeine of 100 milliliter robitussin acid, nilomotan, modafinil, lisicka ni, preparat ni, biasanya kalau kita lihat codeine ni je, codeine dia sebut dia macam mana ni Yang ini adalah jenis
dadah ataupun bahan yang digunakan dalam ubat batuk, dan dia memang digunakan di dalam perubatan. Itu sebab kalau bagi farmasi-farmasi ataupun satu ada kedai ataupun klinik yang mana dia tidak bertanggungjawab, kita gunakan istilah tidak bertanggungjawab ataupun malpractice ataupun unethical, dia menjual ubat batuk ni secara tidak terkawal ataupun memberi dos secara berlebihan agar dia punya pesakit bergantung menggunakan ni, sebab dia boleh menyebabkan, kalau kita guna terlalu banyak, dia boleh menyebabkan ketagihan tapi tidak seteruk kalau dia menggunakan heroin. Jadi kalau pelajar tengok ni jadual, jadual yang ni adalah jenis jadual jenis-jenis dadah yang sangat kalau jadual satu, schedule satu ni adalah dadah yang jenis sangat bahaya. Kalau yang 4 ni kurang, sampai ke 5 ni kurang. Kita boleh tengok dadah jenis kalau kokain, Codeine, Xanax ni semuanya adalah jenis-jenis dadah. Okey. Baik, pelajar. Okey, setakat ni ada soalan? Silakan. Silakan kalau ada soalan. Okey, kalau tadi kita teruskan. Ini cara pengambilan dadah. Okey, ada menggunakan ni hidung, ada menggunakan hisap. Yang ni chasing the dragon, chasing the dragon. Ini guna inject masuk dalam yang dipanggil intravenous. Intravenous ni masuk dalam salur darah. Jadi salur darah tu akan terus merebak. Ada juga melalui mulut macam alkohol minum ataupun menggunakan tablet. Ini adalah cara penggunaan bagaimana dadah itu diambil. Dadah itu diambil. Okey. Contoh metod satu inhalant. Inhalant tu masuk melalui tekak. Lepas tu injection. Ada yang melalui injection. Snorting ni melalui hidung. Yang ni snuffing pun sama. Setengah panggil snorting ataupun snuffing. Snuffing ni maksudnya melalui hidung lah. Dia masuk melalui hidung. Ataupun ingestion ni maksudnya melalui ingestion ni maksudnya melalui tubuh sebenarnya, melalui tubuh. Ni tengok. Yang ni melalui mulut maksudnya pil-pil macam pil kuda dia akan masuk melalui mulut. Ada juga yang sedut guna hidung. Yang ni smoking, inhalant ni ada, yang ni guna chasing the dragon lah. Biasa kita dengar istilah chasing the dragon. Injection maksudnya melalui suntikan, rectal implantation atau injection, yang ni masuk melalui tubuh. Ada juga melalui tubuh. Okey, kalau kita tengok ni katakan dia nak masuk kepada otot intramuskular kan. Contoh kalau kita ambil vaksin kan, kalau kita ambil vaksin kan, ataupun kita sekarang ni ambil tengoklah ada yang sedang ambil Pfizer, ada yang Avast kan ataupun Sinovac. Biasanya dia menggunakan kaedah cucuk intramuskular. Biasa dia akan cucuk kat otot kita kan, kat sini. Yang ni dia akan masukkan melalui otot. Dia akan masuk melalui otot. Yang ni strukturnya otot. Jadi penagih dadah biasanya digunakan masukkan intravenous. Jadi intravenous ni dia masukkan kat dalam kapilari darah kita ataupun saluran darah kita. Itu sebab kadang-kadang penagih ni yang dia juga dipanggil doktor tak bertauliah. Sebab tu dia boleh inject masukkan dadah tu ke dalam darah supaya dia memberi kesan kesan yang high lah, kita panggilkan, dia panggil high bagi kesan khayal tadi tu. Okey. Ini tengok macam mana penggunaan itu memberi kesan. Okey. Katakan dia gunakan inhaling, dia punya kesan 7 saat. Okey. 7 saat dia dah bagi terus sampai dekat otak. Dia 7 saat cepat melalui hidung. Kalau snorting kan melalui hidung juga, tapi ada dia macam serbu kan. Kalau yang ni dia bakar dulu macam chasing the dragon, dia guna asap kan, yang ni dia guna powder kan. Dia masuk ke otak tu dalam masa 4 minit. 4 minit dia masuk dalam otak. Okey, kalau injection, dia biasanya masukkan intravenous ni, maksudnya dia masuk kepada, kalau intravenous ni dia masuk melalui salur darah. Dia punya kecepatan 20 saat. 20 saat cepat. Yang kedua, intramuskular tu ataupun dia masukkan dalam otot kat otot kita 4 minit. Sama dengan macam snorting tadi pula. Oral ingestion maksudnya dia masuk makan, dia masuk dalam mulut. Dia akan sampai ke otak dalam masa 30 minit. 30 minit.
Kalau ada cara lain dimasukkan dadah tu dalam badan dia, that can be absorbed through area that contain mucus members that can be placed under the tongue, inserted anally and vaginally and air drop, macam-macam lah. Maksud dia masuk dalam tubuh pun ada. Okay, variable. Okay, ini adalah dadah-dadah yang dimasukkan. Okay, cikgu nak tanya awak kan, pelajar. Suka elaklah jawab pelajar sebab ada komitmen kan, maka komitmen. Okey, antara banyak-banyak pelajar, kaedah mana yang dimasukkan terlalu cepat yang memberi efek kepada otak? Silakan. Kaedah cara mana? Kaedah masuk sedut melalui hidung ke, telan ke, masuk ke dalam darah ke, masuk ke dalam tubuh ke? Cara mana yang sebenarnya paling cepat efek dia kepada masuk kepada otak ataupun beri impak yang kesan yang cepat? Siapa nak jawab? Silakan. Saya Saya cikgu. jawab cikgu. Siapa? Yang perempuan dulu. Okey, silakan. Saya Siapa? cikgu. Saya Nur Waalaikumsalam Akila. warahmatullahi. Kak Akila. Betul? Okey, cara mana yang dimasukkan paling cepat? Snorting cikgu. Dia menggunakan Snorting. dia menggunakan kaedah apa tu snorting tu? Kaedah melalui hidung. Sedut hidung. Bukan. Sedut. Hidung. Bakat and then Apa sedut. apa bezakan Amira antara hidung dia masukkan melalui hidung dan serbuk dengan chasing the dragon tu? Ada satu teknik tu dia panggil chasing the dragon. Apa beza dia? Mana yang lebih cepat? Sebab snorting ni melalui hidung ni dia ada dua. Satu chasing the dragon, melalui asap tu dia bakar kan, batu asap. Lepas tu lagi melalui serbuk. Isap serbuk tu mana yang lebih cepat? Rasanya yang bakar tu cikgu. Asap tu. Asap tu kita panggil istilah dia chasing the dragon. Ha. Dia isap tu. Lebih cepat masuk ke otak jadi dia cepat, efek dia cepat. Okey, bagus. Okey, tadi ada yang lelaki siapa? Saya cikgu. Siapa boleh Alif bagi tahu Syakiri. nama tak? Queen. Alif, okey. Yang kedua yang cepat melalui apa? Yang kedua tu cepat. Boleh wujud nota. Melalui ni. Suntikan. Melalui jalan Apa? suntikan. Melalui suntikan. Suntikan pun ada dua tau. Jadi tak apalah kita belajar kan. Bila kita belajar ni kita macam detail lah sikit kan. Betul. Jadi bila orang tak belajar, dia tak nampak benda ni. Kita yang macam kita ada kelas ni kita belajar sikit. Macam kalau dia melalui suntikan kita tengok dia suntikan dia tegak ke ataupun menyeru. Beza ke belajar. Kalau tegak ni biasanya dia masuk kepada otot. Otot tu tak kuat. Biasa dalam efek dia 4 minit. Macam kita ambil vaksin kan. Dia tak cepat dia mungkin ambil dalam sambil. Tapi kalau dia masuk ke macam dia menyerong ni, okey yang dia masuk menyerong ni maksudnya dia masuk ke dalam saluran darah. Maksud dia akan ambil urat. Tu nampak kalau kita tengok drama-drama, tak tahu lah pelajar kan. Kalau ada tengok drama tu, dia akan ikat dulu dekat dia punya tangan ni sampai keluar urat dekat sini, dimasukkan. Yang tu cepat sebab dia terus ke salur darah. So salur darah tu akan terus bawa kepada kita punya buah jantung. Jantung tu pump terus ke otak kan. Dia akan beri kesan efek lah. Itu sebab kenapa ramai orang dia kadang-kadang dia suka guna teknik ni. Sebab apa dia nak beri kesan yang cepat. Sama dia inject ataupun senum lah dia punya chasing the dragon. Okey, bagus. Okey, dulu kan masa cikgu praktikal dekat Melaka, praktikal kat penjara ada satu kalau mereka ni disyaki kalau terlibat dengan dadah ni, mereka ni akan ada masuk satu bilik dan mereka dibogilkan. Mereka akan dibogilkan. Mereka kena duduk kat satu tempat dan kat tempat tu ada kamera tau, dia akan tengok tubuh. Sebab mereka kebanyakan kadang-kadang mereka ni yang terlibat dengan dadah ni mereka boleh simpan ke dalam dadah tu ke dalam tubuh. Ada juga yang di dalam vagina. Itu sebab cikgu tak pasti sama ada awak ingat tak satu kes yang mana dua orang Chinese tapi dia anggap benda tu sebagai resis tau. Sebenarnya bukan. Itu adalah prosedur dia. SOP dia bila seseorang itu dikatakan dia Chinese dia adalah Cina dari warga negara Cina, bukan Cina daripada Malaysia. Tapi ada seorang tu rakam ambil video tu secara senyap dan dia sebarkan, dia kata ada isu resis. Dia kata
polis tu wanita. Jadi dia ambil dua orang Cina tu, dia memang dia bongkar dekat Cina tu dan dia suruh ketuk ketampi. Kenapa kan kena ketuk ketampi? Kalau ada sahabat-sahabat nak berkongsi, sila. Kalau ada Alif Syakirin. Alif Syakirin rasa kenapa prosedur dia bogey kan, lepas tu dia suruh ketuk ketampi. Alif Syakirin rasa kenapa? Untuk pastikan tiada bahan terlarang yang disimpan di mana-mana bahagian lah cikgu. Okey, kalau perempuan dia kena ketuk ketampi tau, tapi lelaki tak kena ketuk ketampi. Kenapa awak rasa? Najmi. Najmi ada talian? Ada cikgu. Awak rasa kalau macam contoh prosedur lah, cikgu tanya ni supaya kita jelaskan. Macam contoh dua orang perempuan, dua orang pesalah di mana satu lelaki satu perempuan. Yang mana pesalah ni dia terlibat dengan dadah. Lelaki duduk saja dekat satu tempat lah, lepas tu ada kamera, boleh tengok kat dubur dia. Tapi dalam duduk dia tidak berpakaian. Satu lagi perempuan disuruh ketuk ketampi. Kenapa berbeza, Najmi? Najmi rasa dalam pemikiran logik Najmi. Dia nak kawal ketagihan tu. Tak sebenarnya pelajar, dia nak kita ketuk ketampi sebab ada juga yang simpan dadah tu kat vagina, dekat dalam lubang faraj. Itu memang dia punya SOP. Tapi ingat lagi masa tu, cikgu tak tahu awak ingat tak cerita tu, sebab lama juga dia sebarkan, dia viral, dia kata racist sebab yang buat tu polis wanita, racist terhadap Cina. Tapi sebenarnya Cina tu kan warga negara Malaysia. Cina daripada negara Cina dia transit untuk tak dadah, lepas tu dia ada dapat dadah, lepas tu dia memang dibogelkan di satu tempat tu, dia rasa dia memang tidak berpakaian, dia suruh ketuk ketampi tu supaya benda tu keluar. Itu dia punya prosedur lah. Memang dia akan masuk lah kalau kes dadah ni. Jadi sebab apa dia memang boleh masuk ke dalam tu. Jadi kan pelajar, bagi mereka yang ketagih dadah ni, dia bukan apalah kan. Cikgu lihat kan macam kadang-kadang benda ni sampai menyebabkan dia macam hilang maruah atau pelajar tu. Contoh kan, kalau di penjara, kalau kata dia jumpa lah ibu bapa kan, dia tak bagi rokok tau. Dia tak bagi rokok. Tapi dia koyakkan rokok tu, dia ambil yang dalam tu kan sebuk macam tembakau kan. Dia kucar-kucarkan. Jadi dia ambil tu, dia masuk dalam plastik. Lepas tu dia makan. Dia makan. Lepas tu besoknya pelajar dia pergi tandas, dia buang air besar, air tu kan dia macam, dia cari balik benda yang tu. Supaya dia dapat seludup nikotin tu. Ni apa ni yang sebut tembakau kan, untuk dia hilangkan gian di dalam penjara. Nampak tak, bila seseorang itu bila dah bergantung kepada bahan tersebut sampai dia boleh jadi macam tu. Tu sebab macam kenapa Malaysia menganggap itu sebagai satu dadah seorang musuh negara lah, sebab dia hilangkan maruah kita sebagai manusia. Hilang Okay. So pelajar ada soalan, silakan. Cikgu, saya ada soalan. Okey, sila. Siapa yang nama? Alif Syakirin. Alif, okey, Alif. Alif Okey, Syakirin. macam yang cikgu terangkan tadi kan, ambil dadah tu kan dia ada macam-macam cara kan. Jadi adakah cara pengambilan dadah dia mempengaruhi, orang kata, berapa lama tempoh ketagihan tu? Dia tempoh tu dia tak ada, tapi cara dia reaksi. Reaksi dia bagi kesan. Contoh macam mana kalau kita bagi contoh. Contoh kalau dia ambil dalam hidung tu dia cepat sikit. Sebab apa tau, laluan dia cepat. Contoh kita ambil asap kan. Ni kan dia akan masuk hidung, lepas tu hidung kan akan masuk tu ke paru kan terus ke otak. Jadi dia cepat. Root dia tu cepat. Kesan dia cepat. Tapi berapa lama tu dia tak ada. Contoh pil ekstasi kan. Pil ekstasi ni ataupun pil kuda, dia masuk dalam mulut. Dia makan kan. Dia panggil oral. Dan dia memang boleh buat ketagihan juga. So, yang kalau jangka tu dia tak berkesan, cuma dia berefek cepat. Macam mana dia tidak balas ke otak tu. Laluan tu dia akan cepat ke otak. Itu berkesan. Jelas ke Syakirin? Jelas, terima kasih cikgu. Okay, so ada soalan lagi? Mari kita sembang-sembang dulu. Saya tahu ada kumpulan yang dah bersedia, bagus So kumpulan 1 dah bersedia ya? Okey, ini kita tengok Kita tengok sikit lagi. Ini adalah dadah yang jenis menggunakan yang sekarang, yang dulu. Yang ni adalah menggunakan tumbuhan seperti opium popi, pokok popi lah. Yang mana tumbuhan ini digunakan, pokok ni digunakan, lepas tu dia akan menghasilkan dadah jadi heroin, morfin dan kodein. Kodein, ni dari pokok. Ada juga salvia, salvia demum, yang ni adalah jenis plant lah. Peyote,
Cannabis ayahuasca. Ini adalah jenis plant atau tumbuhan. Iaitu tumbuhan-tumbuhan yang boleh menyebabkan seseorang itu ketagihan. Yang ni pun sama betel nut. Ni ada kalau tengoklah tobacco nikotin, kuka pokok kuka. Okey. Ini ada jenis-jenis dadah depression, stimulant, cannabinoid, hallucinogen, opiate dan other component. Ini biasa kita akan bentang. Okey, pelajar dulu masa cikgu ada satu praktikal di Kelantan. Masa di Kelantan tu cikgu tak pernah nampak pokok tembakau ni, cikgu tak pernah nampak. Masa cikgu praktikal di Bacok tu memang tanam. Tapi bila cikgu tengok ada pokok-pokok tumbuhan yang lain, dia ada pagar tau. Ada pagar. Tapi kalau pokok tembakau ni dia tak ada pagar. Cikgu tak tahu lah tu pokok apa. Jadi cikgu tanya pada orang tempatan Cikgu kata ni pokok apa ni? Oh ni pokok tembakau. Dia tak ada pagar tau. Cikgu tahu kenapa Dia kata kalau pokok tembakau ni jangan risau. Kambing ke lembu dia tak akan makan. Nampak kita je yang ambil tembakau Bisa je. Yang lain tak nak ambil. Pokok lain tu macam kobis ke, cikgu ingat pokok kobis. Ni pokok-pokok lain tu dia tutup. Pokok kalau kita pergi tu dia memang tak apa ni. Dia tak pagar. Dia kata tak apa, jangan risau. Pokok ni tak ada siapa. Lembu kambing pun tak akan makan pokok tembakau. Okey, jadi memang banyak tanam lah sebab dia buat macam produk tembakau. Tu kan orang dia kadang dia ambil benda tu. Tembakau. Okey. Okey, so hari ni cikgu bercadang untuk bagi secara umum saja. Cikgu mohon untuk kita berhenti awal sebab pukul 9 cikgu ada sedikit program. InsyaAllah besok kita akan dengar pembentangan dari kumpulan lain, dan kalau kumpulan-kumpulan yang lain yang sudah siap video, nanti boleh standby je video tu kat YouTube, lepas tu nanti share saja ataupun slide dah boleh upload dalam yang tapak yang cikgu sediakan. Okey. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk hari ini pelajar? Untuk tajuk kita ni ataupun yang tak jelas? Boleh sila kemukakan soalan? Cikgu, pembentangan tu dia macam dia bermula grup 1 sampai grup berapa ke macam mana? Dia memang akan ikut sequence 1 sampai 10. Grup 1 dulu, grup 2, grup 3. Okey, jelas? Maknanya kumpulan pertama standby lah untuk besok untuk jadi pembentang yang pertama. So cikgu dah bagi tahu kepada Wan. So Wan nanti boleh kongsi dengan kawan lah. Kita akan adakan pertandingan dan kriteria pemilihan ada berdasar kreativiti, konten dia, kandungan dia dan gaya persembahan. Kan? Gaya persembahan dia menarik ke tak? Sebab kadang-kadang konten dia bagus. Tapi gaya persembahan dia tak berapa menarik kan? Jadi kita nak tarik kau. Kita buat pertandingan. Jadi kan pelajar, kita nak menyampaikan sesuatu ilmu ni, kita kena menarik tau. Sebab apa tau pelajar? Sebab dekat luar sana ramai orang jual arak, orang jual benda-benda yang haram ni, dia menggunakan tarikan sosial media. Maka kita tertarik dengan benda tu. Kenapa tidak pelajar? Kita tanya dalam diri kita, kenapa tidak? Macam cikgu kurang kreatif Kalau macam pelajar ni kan, generasi IR kan, lagi kreatif lah Kita tanya persoalan kita. Berbaloi tak kita buat macam ni untuk dapatkan markah? Berbaloi pelajar. Sebab kita nak menyampaikan kebaikan. Ingat pelajar, sesuatu kebatilan yang terancang, dia dapat mengalahkan sesuatu kebaikan yang tidak terancang. Jadi kita kena buat sesuatu kreatif semacam mana pun agar mereka faham dadah tu bahaya. Kalau kamu tengok kilang arak, diorang jual Casper, diorang jual kokok, diorang memampir iklan mereka kan kadang-kadang panggil beratus-ratus orang kan, beratus-ratus ribu. Dia bayar untuk masuk iklan yang dapat menarik orang untuk merokok. Jadi bila dia merokok tu dia rasa macam rasa mewah. Dia ambil whisky ke, dia ambil Casper dia, bila dia minum dia rasa minum ni memberi satu kemewahan. Ini adalah minuman orang kaya. Macam Davidoff rokok Davidoff. So kat hotel tu, cikgu kerja hotel ada. Mahal rokok tu, RM180. So bila dia minum rokok tu dia rasa macam wow, nampak gaya mutu keunggulan. Padahal benda tu bahaya untuk kesihatan. Sebab apa? Cara approach dia tu boleh menarik. Jadi pelajar cuba belajar buat dalam, sebab cikgu akan kongsikan kongsikan pembentangan dalam YouTube insya-Allah. Jadi bentangkan benda ni semenarik mungkin agar biar masyarakat dapat tengok. Cikgu akan post benda dia dalam Facebook, awak pun post dalam Facebook. Jadi biar konten dia, kreativiti menarik. Memang nampak susah tapi pelajar cikgu faham dekat sini ada kawan-kawan IT. Okey. Cikgu, saya nak tanya, gap antara pembentangan grup itu diselit dengan sesi soal jawab, sambung terus dengan pembentangan grup 2, cikgu. Betul Mana kita akan bagi 10 minit.
Kalau berhenti awal jangan lebih 10 minit lah sebab kalau you tengok kat YouTube pun kalau 10 minit pun orang dah tak nak tengok dah kan. Kalau ustaz-ustaz tu kalau kita tengok dia ambil 5 minit je supaya orang nak dengar kan. Jadi 10 minit, kalau 10 minit tu kalau ada masa kita akan buat sesi soal jawab dan kumpulan 2 dah standby. Kalau tak ada sesi soal jawab kita akan teruskan Okey. So ada soalan lagi pelajar? Silakan kalau ada. So pelajar kalau tak ada, cikgu rasa kita berhenti dulu setakat sini. So cikgu ucapkan syabas dan tahniah kepada kumpulan yang dah bersedia. Kenapa hari ni cikgu tak buat, tapi yang dah bersedia tu kita boleh preparation. Cikgu dah kata-kata semangat kepada pelajar. Kita ingat subjek kita ni adalah subjek yang penting untuk menyedarkan masyarakat. Dan kita tak mampu sebenarnya nak merawat mereka, tapi kita mampu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di sana bahawa dadah itu bahaya. Sebab ramai yang tak faham sebenarnya dadah itu bahaya. Mungkin dia tahu bahaya tapi dia tak tahu sejauh mana bahaya tu kepada diri dia, kepada keluarga dia, pada masyarakat, terutama kepada negara. Ramai pula masyarakat kita ni adalah yang muda-muda ya. Kita tengok trend sekarang ni remaja yang kanak-kanak pun dah terlibat. Bayangkan masa depan ni macam mana. Macam mana kita nak bantu dia? Ini adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan matlamat iaitu dengan membuat pembentangan yang sehabis baik dadah-dadah ni. Supaya orang yang ambil kesempatan dan orang-orang yang ambil kesempatan ni bukan orang yang bodoh belajar. Kadang-kadang mereka belajar tinggi-tinggi. Mereka campur-campur tu lepas tu diorang jual. Mereka tak menagih tapi diorang jual produk diorang. Mereka ni memang teruk lah menggunakan ilmu di jalan yang salah. Okey, baik pelajar. So kita berhenti dulu setakat ini. Kita tunda dulu dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah innaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih untuk perjumpaan pagi yang ringkas ini. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu.